Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat meneruskan daurah yang telah kita mulakan pada pagi tadi dengan bacaan kitab Husnus Sun'i fi Tarjizi Hadisi Ummi Zar'i. Yaitu hadis Ummu Zara yang disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah 11 orang isteri berkumpul untuk berbicara dan menyebutkan tentang sikap suami mereka tanpa menyembunyikan seorang pun daripada kisah suami mereka tersebut. Jadi kalau kita perhati dalam hadis Sayyidina Ummu Zara, hadis Sayyidatina Aisyah yang disebutkan oleh Nabi, disebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kita akan dapati faedah yang sangat besar khususnya dalam kehidupan berkeluarga yang disebutkan oleh para ulama. Faedah paling besar sekali adalah bagaimana sikap seorang suami ketika mana mendengar cerita daripada istrinya, seperti mana yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana mendengar kisah Sayyidatuna Aisyah pada tengah malam sebelum tidur. Dan kita telah sebutkan pada pagi tadi bahawa ada beberapa tempat yang tidak makruh ketika seorang tadi berbicara setelah Isyak. Iaitu yang pertama, ketika mana dia datangi tetamu ke rumah, maka itu tidak makruh kita melayani tetamu setelah Isyak. Yang kedua, menghadiri majlis ilmu. Dan yang ketiga adalah ketika mana seorang tadi bersembang, berbicara dengan istrinya di tengah malam setelah solat Isyak. Selain daripada tiga perkara tersebut, maka ianya adalah makruh menurut pandangan para ulama kalau kita bersembang dan juga bercakap dengan perkara yang disebutkan lain daripada tiga tadi. Baik, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Pagi tadi kita dah syarahkan panjang tentang hadisnya, bermula daripada muka surat yang ke-38 dari tulisan Jawi sampailah ke muka surat yang ke-26, muka surat 28. Di hari ini kita sambung daripada muka surat 27 bagi tulisan Jawi lah. Bagi tulisan Rumi kita dah baca sampai muka surat yang ke-9, ke-10 maksudnya. Hari ini kita akan start pada muka surat yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar kisah ajaib ini hai teman, pada junjungan besar diceritakan 11 wanita bulat perjanjian, sifat suami mereka tak disimpan. Hadis Ummu Zara di khabar sang istri, paduka penuh perhatian teliti. Dengar kisah ajaib. Ajaib adalah ataupun ajaib adalah jamak kepada ajib. Makna ajib wa huwa kullu syai'in nadirin wa tarifin wa gharibin. Yani setiap perkara yang pelik, yang tarif ataupun yang menarik, maka ianya disebut sebagai ajib. Ini perkara yang ajaib. Dan perkara ajaib juga disebut oleh para ulama kerana kita tidak mengetahui sebab sesuatu, maka ianya akan menjadi keajaiban. Itu kata sebahagian Arab menyebutkan idza zahara sabab batala al-ajab. Yani ketakjuban seseorang terhadap sesuatu adalah kerana dia tidak mengetahui sebab sesuatu itu. Tapi kalau dia tahu sesuatu tadi sebabnya, maka akan terbatallah keajaiban tadi. Idza batala al-ajab, idza batala as-sabab, idza arafa as-sabab batala al-ajab. Maksudnya, kalau kamu tahu tentang sebab, maka akan terhilanglah ketakjuban tersebut. Contoh, kita melihat orang buat silap mata. Sebelum kita tahu sebab macam mana boleh silap mata itu dibuat, maka kita akan jadi takjub dengan kecepatan tangan ahli silap mata. Tapi selepas mana dia menunjukkan dengan rahsia bagi silap mata tadi bagaimana dia lakukan, maka hilanglah takjub kita. Lepas tu kata ulama, idza zahara sabab
batal al-ajab. Dengar kisah ajaib ini hai teman. Jadi ajaib maksudnya kisah yang penuh dengan perkara yang menarik dan pelik. Kalau dalam ini ada 11 orang isteri berkumpul untuk bercerita tentang suami mereka masing-masing, dan setiap mereka berjanji untuk tidak menyembunyikan tentang akhlak suami mereka. Dan kisah ini mutadawalah, bersebar di kalangan ahli Madinah Al-Munawwarah pada ketika itu, dan diceritakan kembali oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mendengar kisah tersebut, dan mendengarkan satu persatu sehingga selesai. Pada junjungan besar diceritakan, ini kisah ini diceritakan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 11 wanita bulat perjanjian, sifat suami mereka tak disimpan. Kita dah sebut sebahagian riwayat daripada para ulama, antaranya riwayat Al-Imam Zubair ibni Bakkar menyebutkan nama 11 orang isteri tersebut, kecuali isteri yang keempat. Wanita yang keempat sahaja yang tidak disebutkan namanya. Manakala wanita yang pertama sehingga wanita yang ke-11 berlaku perbincangan ulama dan khilaf tentang nama mereka. Karena itu Al-Imam At-Tirmizi radhiyallahu taala anhu tidak menyebutkan nama di dalam riwayat beliau. Cukup sekadar menyebutkan faqalatil ula, telah menyebut isteri yang pertama, wanita yang pertama. Faqalatis tsaniyah, telah menyebut wanita yang kedua. Qalatis tsalisah, menyebutkan wanita yang ketiga, dan seumpamanya. Jadi sifat suami mereka tak disimpan. Maknanya mereka akan menceritakan satu persatu tentang akhlak suami mereka. Hadis Ummu Zara di khabar sang isteri. Siapa sang isteri di sini? Yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Abang yang kalau tak ada kitab pening lagi, memang akan pening. Dengar saja, tapi tak apa, tak ada masalah apa, boleh dengar. Sebab ni kitab syair. Dan syair dia kena, kalau ada depan mata kita tak apa, tak apa lah, boleh dengar. Paduka penuh perhatian teliti. Hadis Ummu Zara di khabar sang isteri, paduka penuh perhatian teliti. Siapa paduka di sini? Paduka di sini adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan paduka dalam kamus Dewan Bahasa adalah diletakkan kepada beberapa maksud. Antaranya makna sepaduka adalah sepatu ataupun kasut. Paduka panggil kepada sepatu, kasut pun boleh juga. Sebab tu kita paduka disebut Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Contoh, Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda. Ada orang bila dengar perkataan ni dia kata, kenapa yang kena Maha Mulia apa ni? Maha Mulia ni Allah saja. Dia tak faham. Itu bahasa Melayu. Bain ataupun jauhnya bangsa kita sendiri daripada bahasa Melayu, menyebabkan ucapan ataupun gelaran kepada para raja pun dia tak faham. Dia ingat tu memuliakan raja tadi semata-mata. Tak. Itu sebenarnya dalil menunjukkan tawaduknya para sultan ataupun raja dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebahagian menterjemahkan Duli Yang Maha Mulia, maksudnya hamba kepada Yang Maha Mulia, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Seri Paduka Baginda, debu di bawah tapak kasut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan maknanya Seri Paduka Baginda tu kepada sultan. Tak, nak beritahu kata sultan di Malaysia kita ni, mereka menganggap diri mereka tu hanya seperti debu di bawah tapak kasut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paduka di situ dengan makna kasut. Seri Paduka Baginda maksudnya debu di bawah kasut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda tu siapa dia? Baginda tu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang tu puji. Maksudnya tawaduk kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi para raja walaupun mereka berada di kedudukan yang tertinggi dalam negara, tetapi tetap masih lagi beradab dan meletakkan diri mereka di bawah tapak kasutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maksudnya. Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong tu baru masuk nama sultan pada waktu itu. Jadi ini sebenarnya tawaduk. Itu salah satu makna paduka.
Makna lain paduka adalah orang panggil apa? Panggilan juga kepada sultan pun boleh juga, ataupun gelar kepada orang yang berpangkat boleh juga. Jadi di sini paduka di sini pada syair yang saya tulis ni bukan dengan makna kasut lah, yakni dengan makna gelar yang mulia kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Ummu Zarah di khabar sang isteri paduka penuh perhatian teliti, yakni junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar dengan penuh perhatian apa yang diceritakan oleh isterinya Sayyidatuna Aisyah terhadap baginda Rasul dengan sebelah orang isteri tadi. Cerita bukan pendek. Cerita dia tidak pendek, sebelah orang isteri. Dan bahasanya tinggi. Karena itu kata para ulama, hadis ini dihafalkan kepada anak-anak kecil untuk diberikan pendidikan pertama kepada mereka dengan bahasa, dengan junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamam. Hadis Ummu Zarah di khabar sang isteri paduka penuh perhatian teliti, yakni meneliti ucapan daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas baginda salawat sempurna, keluarga dan sahabat yang mulia. Ini mukaddimah lah, mukaddimah bagi kitab ini. Baru masuk cerita yang pertama. Wanita pertama ucapannya jelas, sikap suami dicela dan dibidas. Jadi wanita pertama namanya Mahdad. Nah, namanya Mahdad ibnu bintu apa nama Mahdad bintu Abi Hazumah. Ini wanita pertama. Dia ucapannya jelas, sikap suami dicela dan dibidas. Maksudnya di sini saya sebutkan terus isteri yang pertama ataupun wanita pertama ini mencela suaminya. Di sini ada 11 orang isteri, 5 orang isteri mencela suami dengan bahasa yang tinggi, dengan adab yang luar biasa. Hadis Ummu Zarah ini ditulis syarahannya oleh para ulama cukup banyak. Al-Imam Qadhi Iyad, Al-Imam Al-Makhzumi, Al-Imam Zuddin ibn Abdissalam, Al-Imam Abdul Karim Ibnu Muhammad Ibn Abdul Karim Al-Rafi'i Al-Khuzwini mengarang kitab, Al-Imam Al-Bajuri, Al-Imam Zakaria, Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu, dan juga syurah Al-Hadis mensyarahkan hadis ini dengan panjang lebar. Dan ada yang disyarah dalam bentuk hadis dan ada yang syarahkan dalam bentuk syair. Yang menulis dalam bentuk syair antaranya Al-Imam Habibullah Jakni Shinqiti rahimahullah daripada Shinqit, ulama daripada Bilad Shinqit. Ini ulama-ulama daripada Mauritania dan seumpamanya. Mereka ni orang-orang yang kuat hafalan dan ahli lughah. Dan dalam bahasa Melayu saya tidak temu lagi dengan tulisan hadis Ummu Zarah dalam bentuk syair. Jadi saya mengarang dalam bentuk syair dalam bahasa Melayu kita, cuma dengan menggunakan bahar ataupun panggil apa, rima yang diletakkan oleh para ulama Arab, iaitu dengan bahar rajas. Bacaan dia mustafa'ilun, mustafa'ilun, mustafa'ilun 6 kali. Jadi bahar ni disusun oleh Al-Imam Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, guru kepada Al-Imam Sibawayh radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau lalu di satu pasar, beliau mendengar orang yang menempa besi, tempaan besi juga dengan ada nada dia. Dia ketuk besi itu pun ada nada. Teng 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 teng. Dia kata, oh, ini pun ada nada. Maka syair pun ada nada juga. Karena Arab pada zaman dulu, mereka menyusun syair itu dengan malakah. Ini dengan malakah ataupun dengan kehebatan dan saliqah, maksudnya dengan senang saja mereka buat, kerana mereka adalah orang yang merupakan Arab sejak daripada lahir lagi, dengan bahasa yang terjaga. Tapi setelah mana banyak dan bercampurnya Arab dengan Ajam yang bukan bangsa Arab, maka menyebabkan bahasa telah menjadi sedikit rosak. Maka datanglah ulama-ulama menyusun kembali, semisal Al-Imam Sibawayh, guru beliau Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi dan seumpamanya. Jadi ditulis kitab
ilmu arud dan qafiyah, maka keluarlah kitab syair yang disusun dengan ada syarat-syarat dan juga dia punya peraturan dalam susunan syair. Kita orang Melayu pun ada juga susunan syair Melayu kita, ada dia punya rima-rimanya dan undang-undangnya dalam penyusunan syair. Jadi saya buat dalam bentuk bahasa Melayu, cuma susunan dalam syair Arab. Jadi wanita yang pertama ini mencela suaminya. Sikap suami dicela dan dibidas. Suamiku unta kurus tak berguna, atas gunung sukar untuk mencapainya. Ini dia sebut tentang suaminya dalam hadis, zauji lahmu jamalin ghassin ala ra'si jabalin wa'arin la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Dia sebut gitu. Bahasa ni kalau dihafal oleh kanak-kanak, yang kanak-kanak kita saja orang tua kalau hafal, maka akan membentuk lidah kita bagi jadi lembut ketika mana dibacakan bahasa Arab. Zauji lahmi atau zauji lahmu jamalin ghassin. Suamiku unta kurus, kata dia. Suami saya seperti unta kurus. Ala ra'si jabalin wa'arin. Di atas gunung yang tinggi, susah dicapai. La sahlun fayurtaqa, susah untuk didaki gunung tadi maksudnya. Wala saminun fayuntaqal, kurus unta tersebut tiada guna dibawa turun. Nak bawa turun tak ada guna. Jadi apa yang dia nak maksudkan? Yang dia ingin maksudkan bahawa suaminya ini zahir dan batinnya adalah tidak berguna. Yang pertama dia guna dengan istilah lahmu jamal. Dia tidak guna istilah lahmu dha'n. Lahm atau daging kambing biri-biri. Karena daging unta kalau dibanding dengan kambing biri-biri lagi sedap. Maka dia gunakan dengan istilah daging yang tak sedap. Lepas tu kurus pula. Maksudnya tidak ada lemak pada daging tersebut. Dan kemudian duduk atas gunung yang tinggi. Maknanya nak bagi tahu suaminya ni orang yang sukar dicapai pada pemikirannya, iaitu dengan maksud takabur, sombong. Dahlah tak berfaedah, tak guna. Sombong pula. Ada sifat takabur. Jadi kalau kita lihat dalam hadis yang disebutkan oleh Sayyidatina Aisyah, kisah sebelah orang suami ini, kita kena tengok balik sikap tadi pada siapa? Pada kita. Sebelah isteri ini cerita tentang suami masing-masing. Perangai yang ada dalam kitab ni ada pada manusia yang ada pada waktu sahabat. Ada saja pada setiap zaman. Tamam? Dan buktinya Rasulullah SAW ketika hadis yang terakhir cerita tentang Ummu Zara, Nabi menyebut kuntu laki ka Abi Zar'in li Ummi Zar'in. Nabi kata, kalau begitu wahai Aisyah, aku kepadamu seperti Abu Zara dengan Ummu Zara. Isteri yang ke-11, dia puji suaminya dengan luar biasa. Dan Nabi SAW kata, kalau begitu wahai Aisyah, aku ni dengan kamu macam itulah, macam suami yang terakhir itu, yaitu yang dipuji oleh isterinya. Pada sudut apa? Pada sudut kebaikan dan juga pada sudut mawaddah, kasih sayang, bukan pada firaq, perpisahan. Karena hujung yang terakhir, kalau kita dah baca pagi tadi, suami yang terakhir tadi dia telah menceraikan isterinya. Jadi Sayyidina Rasul nak bagi tahu, kata persamaan aku dengan Abu Zara yaitu pada mawaddah, pada kasih aku kepada kamu, dan juga pada kebaikan yang aku lakukan kepada kamu, bukan pada firaq, tidak pada berpisah. Di sini dalil menunjukkan bahawa dalam bahasa Arab, kalau kita nak menyamakan sesuatu dengan sesuatu, tidak mesti pada semua wajah, tak semestinya pada semua kedudukan dan keadaan. Contoh, kita kata Fatimah jamilatun kal badri. Fatimah ni cantik macam bulan purnama. Atau kita sebut Fatimatu kal badri. Fatimah seperti badr, seperti bulan purnama. Pada apa? Fi jamaliha, pada cantiknya dia. Kan pada bulatnya sama macam bulan. Dah, kita tak samakan pada bulan dengan bulatnya, dengan hidung. Tak ada bulan, mana ada hidung. Tapi pada bercahaya, pada cantiknya bulan, pada tenangnya ketika kita melihat bulan. Jadi pada sudut yang tersebut sahaja, bukan pada semua sudut. Jadi kalau kita kata ar-rajul kal asad, lelaki ini seperti singa,
pada apa? Pada keberanian dia saja, bukan kerana janggut dia besar macam dengan singa lah, ataupun rambut dia serabut serupa dengan bulu singa, ataupun badan dia tegak macam tu. Tak, disebut pada syuja', pada keberanian dia saja, bis syaja'ah. Jadi pada suatu sudut saja sudah cukup untuk kita meletakkan perumpamaan dengan seseorang. Tamam. Jadi ini suami yang pertama. Kalau kita tengok, ada suami yang jenis sombong, takabur. Ada suami yang jenis lemah lembut dengan suami istrinya. Ada suami yang sikapnya dengan isteri dan sikapnya dengan masyarakat di luar berbeza. Dengan orang luar dia baik, dengan isteri dan keluarganya buruk akhlak dia dengan isteri dan anak-anaknya. Balik rumah tidak melayan isteri dan anak-anak dengan baik, tapi dengan kawan-kawan cukup Ada orang yang macam ni, semua disebut dalam ni. Nah, semua sikap-sikap tadi disebut. Dan ada isteri pula yang tidak memandang suaminya pada sudut ketampanan. Dan kalau dilihat dalam kitab ini, kebanyakan suami isteri tidak menceritakan tentang sudut ketampanan suaminya. Sebahagian sahaja. Ada seorang sahaja yang menyebutkan dengan dengan isyarat sahaja. Kata dia, zauji massul arnab, massul arnab wa rihu zarnab. Suamiku sentuhannya macam arnab, dan bauannya wangi seperti zarnab. Dia wangi maksudnya. Biasanya orang wangi ini biasanya segak. Sebab tu kalau dilihat dalam hadis Syama'il, diceritakan tentang wanginya Rasulullah SAW, maka diceritakan tentang cerita tentang ketampanan Rasulullah dan juga tubuh badan Nabi, bauan Nabi SAW. Maka hadis dalam Syama'il Nabi, ada satu cerita hadis berkenaan dengan Sayyidina Jarir ibni Abdullah al-Bajali, seorang sahabat Nabi yang tampan, segak sungguh. Sayyidina Jarir satu hari selepas peperangan, dalam medan perang, tengah duduk berehat, beliau keluar dalam nak pergi ke satu tempat dalam kemah tu. Daripada kemah ke kemah, dia buka baju dia ikat di pinggang, dia jalan. Lalu depan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar bagi tahu kepada Sayyidina Jarir, pakai baju, kata dia, pakai baju. Maka Sayyidina Jarir pun pakai baju balik. Lepas tu Sayyidina Jarir jalan. Kemudian Sayyidina Umar kata kepada sahabat yang ada di keliling, kata beliau, saya tidak pernah melihat ataupun mendengar tentang cantiknya seseorang setelah Nabi Yusuf melainkan Jarir ini. Maksudnya Sayyidina Umar nak beritahu, kata segaknya Sayyidina Jarir ni, badan dia kalau dia buka jadi fitnah hatta kepada orang lelaki sekalipun. Maka Sayyidina Umar suruh tutup untuk elakkan fitnah. Ditutup tubuh dia yang tegak, gagah, segak, suruh dia tutup untuk apa? Nak elakkan daripada fitnah. Dan Nabi Sayyidina Umar kata, aku tidak pernah mendengar dan juga melihat seorang yang lebih cantik setelah Nabi Yusuf, setelah Jarir ini. Maksud Jarir jatuh nombor 3, jatuh nombor 2 selepas Nabi Yusuf. Baik, Nabi Muhammad di mana? Nabi Muhammad atas lagi pada Nabi Yusuf. Jadi tak perlu buat bandingan. Kalau Nabi Sayyidina Umar sebut, aku tidak pernah mendengar seorang yang lebih cantik daripada Rasulullah selepas dia melainkan Jarir, dia akan jadi tipu. Kenapa? Karena selepas Nabi ada lagi Nabi Yusuf alaihi salam. Maka diletakkan dengan yang bawah sikit pada Nabi sebagai perbandingan dengan Sayyidina Jarir radhiyallahu taala. Cuma iskalnya, masalahnya, hadis tadi masuk dalam bab berkaitan dengan Nabi. Tiba-tiba pergi cerita bab Sayyidina Jarir. Apa kaitan bau wangi dengan segaknya Sayyidina Jarir? Maka kata ulama, kebiasaannya wangi ini dengan segak tu dia benda yang selalunya bersama. Maksudnya orang ni kalau dia wangi biasanya segak macam tu. Ada orang juga dia wangi tapi tak segak pun ada juga. Tapi kalau orang segak, kebiasaannya dia akan jaga penampilan diri dia dengan diletakkan wangian pada tubuh dia. Jadi disebabkan tu diletakkan dengan makna segak tadi. Jadi dia sebut macam dalam isteri ni, dia kata suami saya sentuhannya macam arnab, wangiannya macam zarnab. Jadi nak bagi tahu, kata dia tengok pada ketampanan juga suaminya dan dilihat dengan wanginya pada tubuh badan suaminya. Boleh jadi juga dengan makna dia memuji suaminya dengan ingatan yang baik, iaitu suaminya memberikan dengan kebaikan
dengan wangian dalam hidupnya seperti wangian zarnab. Boleh jadi macam tu makna dia. Jadi kalau tengok di sini ada isteri, tak seorang pun di sini boleh kata kebanyakannya hanya menceritakan tentang keinginan dalam jiwa mereka adalah kepada suami yang boleh memberikan tanggungjawab yang baik. Bukan hanya semata-mata dengan handsome, segak, mesti duit banyak. Tak. Dia ceritakan suami tadi ini sombong. Jadi dia nak kalau boleh suami yang tidak sombong. Baik, orang yang sifat dia macam ni, kata ulama, Al-Imam Sayyidi Ali Wafa radhiyallahu taala anhu, ini orang sikapnya ada nafsu dipanggil ammarah bisu, dipanggil. Ataupun dipanggil juga dalam salah satu bentuk nafsu ammarah bisu, yaitu nafsu al-mutakabbirah, dipanggil nafsu takabbur. Dia sikap dia takabbur dengan orang. Lepas tu orang yang bersikap dengan takabbur masih ada lagi dalam diri, main kelas tapi takabbur lagi. Main majlis ilmu masih takabbur lagi dengan guru. Lah hati takabbur tinggi lagi. Masih lagi ada orang panggil sifat dia rasa diri dia lebih besar, lebih tinggi, lebih alim, lebih reti, lebih lama, lebih semua. Orang yang macam ni dalam jiwa dia masih ada nafsu ammarah bisu. Yang disebut oleh Allah Taala innan nafsa la ammaratun bisu. Yang ni nafsu ammarah. Lepas tu kata Al-Imam Al-Syekh Mustafa Muhammad Al-Jiyasi rahimahullah, dalam kitab ini dia kata apa? Mengenal diri dan wali Allah ni, dia sebut salah satu daripada sifat nafsu ammarah bisu ni, kata beliau, orang yang ada nafsu ammarah bisu, tengok. Saya baca sikit no? Dia kata ahli nafsu ammarah bisu. Ni contoh seperti lelaki ni. Nah, la sahlun fayurtaqa wala saminun fayuntaqal. Tabiat hati ahli peringkat ini selalu terdedah kepada godaan hawa nafsu dan syaitan. Ini nafsu ammarah. Oleh itu nafsu ammarah sentiasa menyuruh seorang berbuat kejahatan sama ada ia faham perbuatan itu jahat atau tidak. Nafsu ammarah dia akan suruh buat jahat je. Baik jahat adalah sama di sisi perasaan hatinya. Orang yang ada nafsu ammarah bisu, ini orangnya baik jahat sama saja kata dia. Tak ada beza apa. Malah dia bangga pula dengan jahatnya. Dia rasa megah pula dengan sombong dia tadi. Ia tidak merasa duka atau kesal, menyesal di atas perbuatan jahat. Malah kadang-kadang sebaliknya, yaitu apabila ia berbuat jahat maka terdapat perasaan lega dan gembira di kalbunya. Sebagai contoh, jika tertinggal sembahyang misalnya, maka tidak terdapat perasaan rusing dan kesal di atas peninggalan itu, tetapi kadang-kadang meninggal sembahyang itu lebih memberi rasa riak dan gembira untuknya. Dan kiaslah lagi contoh-contoh yang lain, umpama jika ia mencuri atau dapat memukul orang, maka perasaannya lebih gembira dan senang. Itu firman Allah, innan nafsa la ammaratun bisu. Hadirin semua, hadis ni kalau dibaca dan dinilai dalam bentuk psikologi, maka kita mungkin boleh selesaikan masalah rumah tangga yang suaminya bersikap sedemikian. Suami yang jenis sombong macam ni, yang jenis takabbur, yang jenis tak mau lekeh langsung dengan bini dia, tak mau langsung bincang dengan isteri dia. La sahlun fayuntaqa wala saminun fayuntaqal. Dia tak ada faedah apa. Kita nak faham dia pun payah. Dia nak turun rendah diri sikit pun tak boleh. Jenis orang macam ni nak buat macam mana? Maka para ulama sufi melihat pada sudut penyelesaian daripada jiwa dia. Orang ni ada penyakit jiwa ni. Dia ada amarah bisu. Orang penyakit amarah bisu, wirid yang sesuai baginya pada ketika itu adalah kata ulama la ilaha illallah. Jadi dibanyakkan wirid la ilaha illallah. Berapa banyak dia nak kena baca wirid tadi? Tapi syarat dengan bimbingan guru, mesti dibimbing oleh guru, yaitu sebanyak 100,000 kali pada akhir zaman ni. Zaman dulu 70,000. Imam English kata tak boleh, zaman lah tak boleh lagi 70,000, kena 100,000. 100,000 la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia ada cara baca dia. Mesti kena ambil dengan guru. Tak boleh baca sendiri lagi, takut duk jalan kok belah Taman Ria Jaya ni duk jalan sorang-sorang. No? Main isi. Kalau tak ada guru bahaya. Kena ada guru. Jadi kena cari guru yang boleh untuk beri kepada kita wirid tersebut, dan kena ada bimbingan. Sebab kebanyakan masalah
dalam keluarga dan seumpamanya, dia masalah dia kerana ego. Sama ada ego tadi daripada pihak suami ataupun daripada isteri. Tidak ada perbincangan yang baik. Masing-masing rasa diri dia betul. Tak ada seorang yang jadi air ketika mana dua-dua sedang panah dengan api. Masing-masing pakat duk simbah lagi dengan api untuk bagi jadi lagi marak. Tak ada seorang yang bersifat untuk rendah. Tamam. Jadi kerana itu berlaku pergaduhan dan seumpamanya. Kenapa? Satu lagi, kerana kurangnya kerohanian dalam keluarga tersebut. Keluarga yang dalam keluarga tadi disiram dengan air rohani yang mulia, dengan wirid dan zikir, dengan ilmu, insya-Allah akan dibimbing. Nah, berkat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kata keluarga tadi dibina dengan material, isteri dengan materialnya, suami dengan materialnya, hanya dilihat untuk memenuhkan keinginan tubuh kasarnya sahaja, bukan rohaninya, maka dia tidak akan lama. Dia tak akan kekal lama. Dia akan jadi keluarga yang porak-poranda. Anak-anak akan diuji oleh Allah Ta'ala. Suami dan isteri akan berantakan. Kenapa? Karena tidak dibina dengan rohani. Tapi beza orang yang biasa saja hidupnya, qanaah, tenang, relax, tak ada apa keluar kerja, taklah terlalu besar, tapi anak-anak berjaya, jadi baik. Suami dan isteri bahagia sampai ke meninggal dunia, sampailah ke dalam syurganya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena masing-masing dengan sikap memahami satu sama lain, dan kemudian bersikap rendah diri dan tidak bersikap seperti suami yang pertama. Tengok nak, kata Syekh, setengah daripada sifat garisan kasar yang timbul dari benih nafsu amarah yang cemar ini ialah yang pertama, bakhil. Ni kalau bakhil ni dia kedekut lah. Dia ada satu lagi dia panggil syahih. Syahih lagi teruk pada bakhil. Bakhil ni dia bakhil kat orang. Kalau syahih dekat diri dia pun dia bakhil. Ada lagi teruk. Kat diri sendiri pun bakhil. Nak makan dia lapak tak ada dah ni, tapi dia bijak. Nak makan tak makan, makan habis duit, tak makan lapak. Lapak itu. Nah, kalau dengan bini, dengan anak-anak lebih lagi sakan dia punya bakhil dia. Nah, tamak yang kedua, dan loba akan harta dunia. Ketiga, panjang angan-angan. Angan-angan panjang, kerja tak buat apa. Yang keempat, sombong takbur. Yang kelima, ingin dan kasihkan kemegahan. Yang keenam, ingin namanya terkenal dan masyhur. Sanggup buat apa saja, yang penting terkenal. Hatta buat benda bodoh sekalipun. Lepas tu orang tamatlah, kalau tengok ada orang yang sanggup buat kerja bodoh depan kamera, hanya semata nak bagi orang kenal dia, nak bagi view dia naik, maka dia buat kerja bodoh. Ini masih lagi ada nafsu amarah bisu sebenarnya. Amarah bisu, hasad dengki, dendam kesumat, khianat dan niat jahat, tabiat lalai kepada Allah dan lain-lain lagi. Apa kata Syekh Mustafa di sini dalam kitab ni, kata apa? Kitab ni karang tahun 1971. Barang siapa berasa meletup di hati atau berasa berdegup di kalbu dengan salah satu daripada sifat-sifat tersebut. Kalau ada dalam majlis ni, dengar saja sifat-sifat tadi, dia tup terkesal dalam hati dia. Aku dah tu. Maknanya apa dia kata Syekh? Di sini kata apa? Maka itulah tandanya ia termasuk dalam golongan amarah bisu. Kalau kata dengan baca bakhil, macam aku tup rasa dalam hati. Sombong takabur, tup rasa dalam hati. Dendam kesumat, kemudian suka dengan maksiat, tup rasa dalam hati. Maksudnya masih lagi dalam peringkat tersebut. Baik, macam mana nak selesai masalah ni? Masalah ni diselesaikan, kata ulama, kata Maulana Syekh Ali Jum'ah hafizahullah, Mufti Mesir yang lepas dan mursyid tariqah Siddiqiyah Syadziliyah, guru kami yang mulia, menyebutkan bahawa wirid yang digunakan dengan wirdul asasi ataupun usul dalam wirid yang perlu dilaksanakan oleh orang yang berada pada maqam ini adalah dengan membanyakkan membaca zikir la ilaha illallah, zikir nafi dan isbat. Kena ada zikir tadi. Dan ini kena ambil dengan guru. Tamam? Dan kalau tidak ada guru murabbi, anda tengok ni faedah. Kalau tidak ada guru murabbi, kata masyayikh, selawat adalah menjadi pembimbing kepada dirinya. Apa makna dia? Jadi kita dapat faham terus. Ketika nak ambil wirid la ilaha illallah, ketika nak ambil wirid Allah, kalau nafsunya nafsu lawamah, peringkat yang ketiga dipanggil nafsu mulhamah, maka wiridnya adalah hu. Ini yang orang pakai heboh baru ni, wirid hu, dia kata ni hu lah dah. Wirid mai kok mana? Kata ulama,
ad-dhamir, kata Maulana Syekh Ali Jumaah, ad-dhamir ad-dal alaihi 'inda al-itlaq. Kalau kata orang sebutkan dhamir hu, maka secara mutlaknya kembalikan hu itu kepada Allah. Kalau orang tu saja hu, kalau sebut itu, orang dah suka pelik. Dia akan kata, pelik ni apa wirid pun ni kami tak pernah dengar. Kamu tak pernah dengar, bukan benda maksudnya kan benda tu tak ada. Awak hang alim sangat kan hang dengar semua benda. Reti sikit, mengaku kata tak erti. Ni dah tak erti, dah buat rasa erti. Saya tak pernah dengar apa itu. Saya 60 tahun dah Ustaz hidup dalam muka bumi, tak pernah dengar apa wirid itu. Rasa jangan kemah. Umur 300 tahun pun kalau tak pernah berguru dengan guru, takkan pernah dengar apa benda pun. Jadi kena mengaji. Mana boleh duk rasa hebat, duk rasa reti. Tak boleh. Peringkat ketiga. Yang ni nafsunya nafsu lawamah. Yang keempat, al-hayy. Wiridnya hayy. Ya hayy, ya hayy, ya hayy. Buang ya, hayy. Hayy. Kalau dengar itu, kejut orang. Wirid ni Wahabi dia cukup dia kata tengok dia buat penentang mampu dia apa kan. Qayyum yang kelima, Al-Haq yang keenam, Qahhar yang ketujuh. Kemudian kata Maulana Syekh Ali, kata beliau ada lagi furu' sittah. Tadi usul sab'ah, 7 usul. Wirid tadi 7 usul. La ilaha illallah, Allah, Hu, Hayy, Qayyum, Al-Haq, Al-Qahhar. 7. Ada lagi 6. 6 tu pula yang tu guru yang akan bagi. Apa dia? Wahid. Ya wahid. Ya wahid. Baca wahid. 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 Sayyidina Bilal sebut apa? Ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Maqam dia maqam ali, maqam tinggi dah. Tak sebut la ilaha illallah. Tak sebut Allah. Dia tak sebut hu. Dia sebut ahadun. Ahadun. Itu wiridnya beliau. Waridat yang Allah Ta'ala bagi kepada beliau waktu itu adalah ahadun ahad. Qul huwallahu ahad. Dia buang semua. Qul huwallahu, ambil ahad. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Batu besar duduk atas badan dia pun dia tahan. Tengah panah. Ahadun ahad. Ahadun ahad. Kita tak tahu no? Perasaan beliau waktu ketika mendapatkan siksaan tadi, lazatnya ke, pedihnya ke. Kita kata pedih, kita tahu kan? Dia pedih ke tak pedih? Maqam itu maqam yang luar biasa. Sayyidina Bilal setelah mana wafatnya Rasulullah sebut asyhadu an la ilaha illallah, boleh lagi dia. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tak boleh dah. Maqam dia maqam kamilah, maqam haqiqah Muhammadiyah kata ulama, yang kedudukan dia pada waktu tersebut adalah kedudukan para wali yang agung dan para wali yang besar, karena berada di maqam kamilah, yang maqam tersebut adalah maqam haqiqah Muhammadiyah kata para ulama, seperti disebut oleh Maulana Syekh Mustafa Diyasi rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau. Ini beliau ni anak murid kepada Tuan Guru Syekh Daud Bukit Ahmad. Ini semua ni ahli haqiqah. Ini bukan haqiqah makrifah terlipat sampai mayang budak ni. Ini dah. Ni golongan ni aulia Allah Subhanahu wa taala. Ni wali-wali Allah taala yang agung, yang benar perjalanan mereka. Ada lagi baca dengan Aziz, dari Wahid, Aziz, Muhaimin, Wahhab, Basit, Wadud. 6 ni furu'. Tadi hak 7 usul. Hak 6 ni pula berlaku beza pula antara tariqah dengan tariqah. Ada tariqah yang Aziz dulu, Wahid nombor 2. Ada tariqah yang Wadud dulu, Basit nombor 6. Basit nombor nombor 6, Wadud nombor 5. Ada yang Wadud nombor 6, Basit nombor 5. Balik. Masing-masing dengan waridat ataupun anugerah yang Allah Ta'ala kurniakan kepada guru yang bimbing tadi. Baik. Ketika tidak ada guru, kan soalan dia, saya nak cari guru tak jumpa. Nak bimbing rohani ini bukan senang. Bukan boleh orang tu mengaku-ngaku. Kita boleh cerita, nak bimbing bukan tentu. Saya boleh cerita, tapi tak tentu boleh bimbing kalau tidak ada izin daripada guru. Kalau guru izin untuk mengajar kita, tak tentu diberi izin untuk bimbing hati umat. Sebab dia ada pula dia panggil sanad tazkiyah, untuk bimbing pula jiwa umat. Kalau dah sampai kepada peringkat dia,
Tamam. Dan kalau tak ada yang tu, maka fahamlah kita dengan kalam ulama, ketika faqdil murabbi, hilangnya tidak ada murabbi yang kita jumpai, maka selawat kepada Nabi menjadi pembimbing kepada kita. Maka orang yang nafsunya masih takabur tapi cari guru tak masih jumpa lagi, maka banyakkan selawat. InsyaAllah takabur tadi akan hilang dan dia akan dipimpin kepada guru yang akan bimbing dia nanti, insyaAllah. Banyakkan selawat. Jadi akhir zaman ni zaman yang sukar untuk cari murabbi, zaman yang sukar untuk cari orang yang boleh bimbing umat. Yang banyaknya pendakwa, pakai dakwa saja. Saya lah murabbi itu, marilah kat saya. Jenis mengaku ni memang susah sikit lah. Kecuali guru tadi dia sebut kepada muridnya yang benar i'tiqad kepada itu, baru dia akan sebut kepada murid tersebut. Tapi kalau bukan masyarakat umum dan semua, dia tak akan sebut benda tadi. Dan kalau pun dia duduk dengan murid guru tadi, murid tadi duduk dengan guru tadi puluhan tahun, ada guru yang dia tidak mengaku kata dia murabbi kepada guru murid tersebut, sehingga diizin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam. Sebab tu kalau tidak ada semua tu, maka selawatlah pembimbing. Jadi kita faham dengan ucapan para ulama, ketika tidak ada murabbi, maka pembimbingnya adalah selawat kepada Nabi SAW. Baik, siapa yang akan bimbing? Sayyidina Rasul. Nabi itu yang akan bimbing. Nabi itu yang akan bimbing pada waktu itu, dengan banyakkan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Hadirin semua, ibu ayah semua, kalau kita baca tengok di sini, ada perasaan ni dalam hati kita, takabur tu. Kalau ada dengan isteri kita, jangan dengan isteri je sebenarnya, dengan manusia umum. Isteri ni hanya sebagai mirahnya kita, gambaran cerminnya kita. Itu saja. Itu salah satu daripada makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala jadikan berdampingan dengan kita untuk kita diperlihatkan seluruh keaiban kita. Betul tidak? Ada siapa lagi yang paling tahu aib kita kalau bukan isteri kita? Semua benda kita tunjuk dekat dia, luar dan dalam. Ada orang lain yang kita boleh tunjuk macam tu dekat orang lain? Boleh kita jalan, 4 orang buka seluar, tapi depan dia kita boleh buka seluar. Ni minta maaf, saya malu nak cakap benda tu sebenarnya, tapi paksa cakap makamnya makam tu waktu ni. Kena cakap macam tu. Betul tidak? Baik, siapa lagi yang tahu aib kita kalau bukan dia? Dan ketika itu ada tak perasaan kita malu dengan Allah? Tuan-tuan cuba tengok macam mana kedudukan Nabi. Sayyidatina Aisyah kata, aku tidak pernah melihat kemaluan Nabi, dan Nabi tidak pernah melihat kemaluanku. Apa makna dia? Maknanya kedudukan Rasulullah di dalam dan di luar rumah adalah malu dengan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak sama dengan kita. Ada orang kata Nabi sama dengan kita, ni orang yang jahil murakkab. Ada orang kata Nabi nafsunya sama dengan kita, ini jahil murakkab. Macam mana sama? Sayyidina Aisyah kata, aku tak pernah tengok kemaluan Nabi, Nabi tak pernah tengok kemaluan aku. Dan ketika Nabi bersama dengan isteri Nabi, Nabi akan berselimut, tetap malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui luar dan dalam. Pun begitu, Nabi masih lagi malu pada ketika tersebut. Hatta dengan orang yang paling hampir dengan Nabi pun Nabi malu juga pada waktu tersebut. Ini apa punya maqam ni? Ini maqam yang luar biasa, yang tidak ada bandingan. Ini maqam junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita takabur tadi dengan orang yang tahu semua urusan luar dalam kita, takabur, maka orang begini dia tidak boleh simpan akhlak buruknya tadi ketika berhadapan dengan umat. Lepas tu penyakit ni kena diselesaikan. Dan ini hikmahnya, wanita pertama disebutkan sifat takabur dulu dalam cerita Nabi SAW. Cerita ini diceritakan takabur dulu, karena takabur inilah yang menyebabkan iblis dijatuhkan oleh Allah daripada syurga turun ke muka bumi. Maka isteri pertama juga menyebut yang sama. Zawji lahmu jamalin ghassin ala jabalin wa'rin, la sahlun fayultaqa wala saminun fayuntaqal. Maknanya ini takabur. Takabur ni adalah sikap yang paling buruk. Maksudnya dalam lisanul haq, dengan lidahnya al-haq, dengan sebutannya dalam kalamullah pun diceritakan yang sama, bahawa yang mula gugur adalah iblis disebabkan takabur. Dan dalam kisah sebelah orang isteri ini juga, lisan pertama daripada makhluk juga adalah dengan takabur yang menyebabkan dia akan jatuh. Kesemuanya dengan takabur. Sebab tu kena elakkan daripada takabur. Jangan takabur. Saya bukan cakap pada ibu ayah semua, saya cakap pada diri saya sendiri. Jangan takabur. Mula ada takabur saja dalam diri kita, maka ini sebab permulaan kepada kejatuhan seseorang tersebut.
Tapi orang yang tawaduk akan ditinggikan oleh Allah. Man tawadhu'a rafa'ahu Allah. Macam mana ubat takabur? Ubat takabur adalah menjadi tawaduk. Itu dia ubat dia. Nak jadi takabur, nak elak takabur, jadi tawaduk. Macam mana nak tawaduk? Kena ada bimbingan. Kena berkawan dengan orang-orang yang tawaduk. Jangan kawan dengan orang takabur. Kita kawan sama-sama takabur. Pakat duk angkat diri semua dan pakat duk rasa besar. Takabur bukan mesti dia duk cakap benda yang nampak gah pada diri dia. Tak, takabur ni dalam batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran, memperkecilkan manusia lain. Takabur lah tu. Takabur bukan pakai kereta besar. Takabur bukan rumah dia besar. Takabur bukan baju dia mahal. Takabur bukan kasurnya ribuan ringgit. Tak, takabur adalah memperkecilkan manusia lain dan menolak kebenaran yang datang kepada dia. Ketika ditegur dia dengan lisanul haq, maka dia tetap menolak pada waktu tersebut, seperti mana yang dilakukan oleh iblis ketika disuruh oleh Allah untuk sujud dan tawaduk kepada Sayyidina Adam alaihissalam. Maka Allah mengangkat kedudukan para malaikat, menggugurkan kedudukan iblis disebabkan takabur dia. Jadi orang yang takabur macam ni, macam mana ubat dia? Membanyakkan zikrullah, i'tizal 'anil nas, masuk suluk, dibimbing oleh guru, berteman dengan para salihin, menziarahi makam para awliya, sering membaca Al-Quranul Karim, dan kemudian berzikir dengan membanyakkan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka insya-Allah akan dipotong daripada penyakit takabur tadi. Itu satu, isteri pertama. Isteri kedua, wanita kedua bimbang bercerita. Saya kuliah kita tak lama mana, jangan bimbang. Paling panjang pun sampai pukul 12, itu je. Pukul 9 je, jangan bimbang. Pukul 9 je. Saya tak akan cakap lebih daripada pukul 9. Kalau kata tuan-tuan masa panjang juga, saya tak tahulah nak kata apa. Untuk dia tuan-tuan nak suruh saya baca je kitab ni sampai habis. Sampai pukul 9. 9 tu kira lewat dah bagi saya. Wanita kedua bimbang bercerita, bimbang cerita jadi panjang berjela. Jika dicerita tentang suaminya, pekung di dada suami kan terbuka. Wanita kedua, dia sebut apa dia? Dia kata, zauji la abussu khabarah. Suamiku, aku tidak akan menceritakan, tidak mampu menceritakan tentangnya. Inni akhafu an la azarah. Aku bimbang, takut tak habis cerita, kata dia. Dia kata kalau aku nak cerita takut tak habis, takut panjang berjela. Jika dicerita tentang suaminya, pekung di dada suami kan terbuka. Allah. Dia kata kalau saya cerita nanti pekung di dada terbuka. Hadis ni kalau kita baca pada mula, sebelah orang isteri ni ada janji dah awal-awal lagi. Kita berjanji tak akan sembunyikan satu pun sikap suami kita. Semua kata okey, kita berjanji. Kalau orang kita dia main ni lah, okey janji ya, maka janji semua. Tak main jari itu kata kita jangan sembunyi sikit pun. Okey, maka main. Baik. Lepas tu bini pertama cerita dah terus terang tu. Ni bini pertama ni dia jenis terus terang. Perempuan ada yang macam tu, jenis terus terang. Tak ada sembunyi lah. Kalau cerita tu cerita habaq terus jelas-jelas. Memang dia kutuk betul. Tapi yang kedua, dia ada sedikit perasaan segan nak cerita. Yang pertama kenapa dia kata? Karena kalau aku cerita nanti terbuka habis semua pukung di dada dia. Sebenarnya dia dah cerita dah, walaupun nampak macam tak mau cerita. Dia kata saya tak boleh nak cerita. Dia kata, kalau cerita lagi panjang, kalau cerita terbuka habis pukung dada dia. Sebenarnya kalau cerita dah, dia dah hafal dah sebenarnya tentang perangai suami dia. Dan ni orang yang dipanggil sebagai ahli adab, ahli balaghah. Kalam dia sikit saja tapi dipaham dengan panjang, tak perlu cerita. Allabi takfil isyarah. Orang yang cerdik cukup dengan dia isyarat saja sudah memadai. Itu isyarat kepada dia telah mencela suami dia dengan luar biasa. Celah tu sebenarnya. Baik, kenapa disebut macam tu? Seolah-olah dia nak maklumkan bahawa dia masih lagi punya cinta dengan suami dia. Ini pada zahir. Atau kerana dia ada ta'alluq, kalau dia cerita takut nanti dia diceraikan, maka nanti kehidupan dia di dunia akan jadi masalah. Atau kerana nanti anak-anak diabaikan, boleh jadi. Atau kerana ada sesuatu yang menyebabkan terhalang, iaitu kenapa? Kerana cinta yang mendalam. Perempuan ada kadang-kadang laki dia punya teruk perangai, tetapi kerana cinta dia yang mendalam terhadap suami dia, menyukarkan untuk dia mengucapkan ucapan ditalak.
Dia tak minta talak karena terlalu cinta. Kalau tu orang kata, apa yang bodoh sangat dia, kenapa tak minta cerai saja? Karena kita tak duduk di tempat orang tersebut. Karena cinta itu membutakan. Boleh? Walau ditibai, dipukul sekalipun, dia tetap cinta juga pada waktu tersebut. Satu. Dan kalau dari segi tasawuf, kata ulama, suami yang kedua ini dia ada nafsu yang masih dalam peringkat amarah bisu. Sama juga tadi macam yang pertama. Cuma nafsu ini dipanggil nafsu madsusah dipanggil. Nafsu dia kalau nampak dia macam zahirnya bagus depan orang ramai. Sebab tu dia kata saya tak boleh nak cerita. Kalau cerita panjang berjela. Kalau cerita buka habis pekung di dada. Maknanya apa dia? Maknanya orang ni sembunyi pekung dia. Orang nampak bagus, sempurna, comel, segak, elok. Tapi kalau buka baju nampak pekung dia. Maknanya dia sembunyikan keaiban dia, menzahirkan kemuliaan dia. Beza dengan yang pertama. Pertama jelas terus takabur. Tunjuk perangai dia jelas-jelas. Duduk atas gunung tinggi payah nak sampai. Tapi kalau yang kedua ni, dia sembunyi. Orang nampak macam dengan baik, tapi sebenarnya dalaman dia buruk dengan suami, dengan isterinya pada ketika itu. Maka ni juga termasuk amarah bisu. Kenapa dia buat macam tu? Karena ada dalam jiwa dia sikap untuk diagungkan dan dimuliakan oleh orang lain. Dan dia tahu isteri dia tak akan cerita kepada orang. Kenapa? Karena dia mungkin simpan rahsia isteri dia, ataupun dia ada memberikan sesuatu yang menyebabkan mulut orang tadi tertahan daripada mengucapkan sesuatu yang boleh memecahkan rahsia dia. Boleh faham? Tapi suami dia ada, isteri dia ada, pecahkan rahsia dia. Sikap yang macam ni ada tak di kalangan kita? Ada orang yang macam tu. Tak payah tengok ke orang, tengok kat kita. Tengok ke orang tak jadi tasawuf. Dia tengok ke orang tak jadi tasawuf. Dia tengok ke orang, tengok kat kita. Ada tak perangai tu? Kalau tak ada, alhamdulillah. Kalau ada, istighfar kepada Allah Ta'ala. Banyakkan selawat kepada Nabi, dan banyakkan wirid la ilaha illallah dengan bimbingan para guru. Ada bimbing tu. Sebab tu orang tua-tua kita senang saja. Orang tua-tua kita, para ulama kita dulu, dia nak bagi masyarakat kita ni keluar daripada nafsu amarah bisu ni dengan sangat halus, dan politik yang sangat halus. Dengan cara apa? Dengan cara pergi majlis tahlil. Pergi tahlil. Pergi tahlil yang pertama kita akan baca untuk orang mati. Tuan-tuan, kita baca doa kepada si mati. Sebenarnya kita nampak macam baca doa tadi pada sudut zahir saja. Sebenarnya kita berhubung dengan dia pada sudut roh kita sebenarnya. Orang yang selalu menghadiahkan hadiah kepada arwah muslimin, hakikatnya dia telah menyambung hubungan dengan arwah-arwah tersebut. Seorang yang tak pernah baca bismillah Fatihah kepada ayahnya, dia akan rasa jauh. Ayah dia dah meninggal, dia tak pernah hadiah Fatihah kepada ayah dia yang telah meninggal. Dia akan rasa gerah dada pada waktu itu. Dan dia akan rasa balik ketika anak dia nanti buat kat dia. Anak tak pernah baca Fatihah kat dia. Tapi ketika mana seorang tadi sering menghadiahkan Fatihah kepada ayahnya yang telah wafat, ibunya yang telah wafat, dia akan rasa apa? Dia akan rasa ayah dia masih duduk dengan dia walaupun ayah dia dah 5-6 tahun pergi meninggalkan dia. Dia akan tetap rasa macam itu, karena arwah junudun mujannadah. Arwah ni adalah, roh ni adalah tentera-tentera Allah Ta'ala yang tersusun rapi, dan alam mereka lebih luas daripada alam kita. Yang mereka lebih luas dan lebih hidup daripada kita pada waktu sekarang. Jadi tuan-tuan jangan ingat orang yang baca Fatihah hadiah kepada si mati, la ilaha illallah baca Quran hadiah kepada si mati, ini hanya sekadar hubungan dunia saja. Dia kata ini buat ni tak ada faedah apa. Ini orang yang tak ada hati nurani. Orang yang ada hati nurani, dia akan tahu ada perasaan sebenarnya ketika orang tadi baca. Sebab tu disuruh oleh Nabi kepada kita untuk kita lalu di kuburan muslimin, untuk kita buat apa? Bagi salam. Kalau bagi salam, mereka dah mati jadi kayu batu, apa masalah, apa faedah bagi salam? Sebab tak disuruh oleh Nabi untuk kita lalu kat pokok, bagi salam kat pokok. Assalamualaikum ya syajarah, atau Assalamualaikum ya syajarah. Ada? Wahai pokok, Assalamualaikum. Ada? Tak ada. Tapi kita lalu di kubur, kita akan baca Assalamualaikum ya ahla diyaril mu'minin antum sabiqun nahnu insyaallah bikum lahiqun. Baik, kakak bagi salam. Kalau kata ahli kubur tak akan jawab salam tersebut. Jawab, cuma kita tak dengar. Kalau dengar, masalah pula kita. Dengar ni masalah, lari pula. Dah kita tak bagi salam dah. Kakak jawab salam. Tapi orang yang rohaninya kuat dan luar biasa, dan cukup sekadar dia memahami apa yang disebut oleh Nabi. Kalaupun dia tak dengar, sudah tentu dia faham. Nabi suruh bagi salam, pasti ada faedah. Faedah dia apa dia?
akan bersambung hubungan kita dengan ahlullah yang ada di tempat tersebut, orang-orang saleh, orang muslimin yang ada di kuburan tadi. Sebab kita semua sebut apa dia? Ahla diyaril mu'minin, di negeri orang-orang beriman. Antum sabiqun, kamu telah berlalu sebelum kami, wa nahnu insyaallah bikum lahiqun, kami akan mengikuti setelah kamu nanti. Maknanya apa dia? Dah ada hubungan tersebut, panjang dah hubungan dia. Orang-orang macam ni rohani dia akan jadi kuat, padat, dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kerohanian yang luar biasa. Karena roh berkait dengan roh, maka dia akan jadi kuat. Tamam. Jadi sebab tu untuk guru kita, orang tua kita, bila suruh baca tahlil pada si mati dan seumpamanya, tu bukan benda kecil sebenarnya. Kita nampak saja kecil macam la ilaha illallah. Tu kata kalau baca betul-betul dengan la ilaha illallah tadi ketika majlis tahlil, insya-Allah berapa ribu majlis tahlil yang kita ikuti sejak daripada kecil sampai lah, moga-moga dah lepas dah 100,000. Dan insya-Allah orang tu akan naik dah peringkat nafsu dia, daripada amarah dah mula dah naik ke lawamah. Disebut oleh Maulana Syekh Mustafa dan juga Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah dalam Tariq ila Allah, setiap peringkat nafsu ni ada 10,000 peringkat. Nafsu lawamah, amarah nak naik ke lawamah 10,000 peringkat. Ada 10,000 halangan. Kena langkah 10,000 tu dulu baru naik nafsu kedua. Nafsu ke lawamah nak naik ke nafsu mulhamah, lalu 10,000 lagi pula. Siapa yang tahu 10,000 tak 10,000 ni? Aulia Allah Ta'ala, para wali Allah Ta'ala. Tamam. Dan mereka yang melihat sendiri dengan mata kepala mereka dengan halangan-halangan tersebut, dan mereka telah melalui perkara tersebut. Mulhamah nak naik ke mutmainnah 10,000 lagi. Mutmainnah nak naik kepada lawam radiyah 10,000 lagi. Radiyah nak naik ke mardiyah 10,000 lagi. Mardiyah nak naik ke kamilah 10,000 lagi. Dan yang paling tinggi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham? Dan para anbiya dijadikan oleh Allah dengan nafsu mereka terus kamilah, tidak lalu lagi dengan daripada bawah amarah bisu. Tak ada nabi yang lalu daripada bawah. Nabi-nabi terus naik peringkat kamilah. Para wali dia akan naik dulu peringkat. Dan peringkat tadi pula dia ada maqam dua, baqa dengan fana. Waktu orang tadi sampai ke maqam fana itulah, kata ulama, ada sebahagiannya yang tidak tahan, maka dia jadi jazbah, majzub. Majzub bukan hinaan kepada para wali. Majzub adalah salah satu peringkat para wali yang berada di maqamnya fana. Maqam fana waktu itu dia seperti orang yang sedang mabuk, tidak taklif. Jadi macam orang gila karena tidak tertahan dengan maqam tersebut. Tapi para wali kuman yang sempurna dengan syariat dia, yang kuat dengan ilmunya, maka dia akan langkah terus daripada fana naik ke baqa terus, dia tak lalu fana. Sebab tu wali-wali seperti Sayyidina Al-Imam Abdul Qadir Jilani, seperti Sayyidina Al-Imam Abu Hasan Syadzili, seperti Sayyidi Ibrahim Dusuqi, seperti Sayyidi Ahmad Rifai, mereka ini orang-orang yang telah sampai ke maqam baqa, tidak lalu ke maqam fana, terus baqa. Jadi mereka maqamnya seperti para Nabi alaihi wassalatu wassalam pada peringkat perjalanan, bukan pada maqam kedudukan. Karena para Nabi tidak ada orang boleh jadi melainkan dengan wahbi, iaitu anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tamam? Baik, cukup itu. Wanita yang kedua, dia kata saya tak boleh cerita. Kenapa tak boleh cerita? Karena suami dia ni masih nafsunya amarah bisu, nafsu pada susah. Tapi nafsu dia ni masih lagi ada sikap untuk nak dipuji oleh orang, nak seronok. Kalau kata disembunyikan, tidak diperlihatkan akhlak buruk dia. Cuma yang tahu yang paling hampir dengan dia. Kalau yang paling hampir dengan kamu makhluk pun tahu, isteri kamu. Bagaimana yang lebih hampir daripada kamu tadi dengan hablil warid, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Patut kamu lebih malu dengan Allah daripada kamu malu dengan isteri kamu saja, ataupun malu dengan orang luar tapi tidak malu dengan isteri kamu pada waktu tersebut. Dan isteri kamu itu adalah mazharnya Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan kelemahan diri kamu sebenarnya. Kamu menunjukkan kelemahan tadi kepada orang yang paling hampir, maknanya kamu tidak malu dengan yang lebih hampir kepada kamu, yaitu Allah. Tapi kamu malu dengan makhluk Allah Ta'ala yang luar, yang tidak ada di depan mata kamu, karena kamu menganggap bahawa itu yang patut kamu jaga, tidak dijaga dengan yang paling hampir dengan kamu. Jadi ini ada makhluk yang macam ini. Ini macam nafsunya apa dia? Madsus. Nafsu yang menipu diri dia pada waktu itu. Hati-hati. Ini peringkat kedua. Peringkat ketiga, wanita ketiga pula. Wanita ketiga sifatkan suami tinggi kurus juga buruknya pekerti.
Ini lelaki yang wanita ketiga dia kata zauji. Apa dia kata zauji? Al-ashannah, suamiku ini kurus tinggi. Tinggi kurus. Jadi berdasarkan ilmu tajribah atau i'rab manusia oleh para ulama, seorang yang tinggi, yakni ketinggian yang dibenci, yaitu terlalu tinggi dan kurus, maka biasanya memiliki sifat pemarah. Orang kita kadang kita boleh tengok orang ni, tengok tubuh dia saja pun kita dah tahu dia ni panggil dia macam mana. Boleh tengok. Dia panggil ilmu i'rab orang. Kayak i'rab nahwu ni, tak i'rab orang. Kemudian disebut asyannah. Asyannah maknanya tawilun mustakrahut tul. Maksudnya tinggi yang sangat buruk. Tak sama macam Sayyidina Umar. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tingginya tegak, agung, gagah. Sayyidina Umar tinggi 3 meter. 3 meter kan tinggi. 3 meter. Sayyidina Umar. Badannya masya-Allah tegak. Tinggi Sayyidina Umar. Nabi kita Muhammad tingginya sederhana. Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullah pernah sebut dengan yakin dalam satu ucapan beliau. Kata beliau, Maulana Rasul sallallahu alaihi wasallam tingginya, sebut tinggi tu bawah. Saya tadi sebut 190 cm. Tinggi Nabi 190 cm. Tapi kalau Nabi duduk dengan Sayyidina Umar, Nabi lebih tinggi pada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tinggi 3 meter. Tapi kalau Nabi jalan dengan Sayyidina Umar, orang akan nampak Nabi lagi tinggi. Tapi Nabi balik dengan orang lain, Nabi akan sama balik tinggi macam manusia biasa. Kalau Nabi duduk tepi Sayyidina Umar, Nabi akan lebih tinggi daripada Sayyidina Umar. Tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu kata ulama, Nabi sama macam kita. Tinggi Nabi pun tak sama lah. Kita kalau tinggi kita teratur lah duduk kat mana pun. Kalau nak dia tinggi pun duduk atas kursi ya, itu ya. Dia main diri atas kursi, kawan tu duduk sebelah dia. Memanglah. Tu tak ada keramat apa lah tu. Keramat apa tu? Duduk atas tinggi kursi. Nabi tingginya akan mengikut kepada keadaan orang tersebut. Dan juga orang tadi kalau tidak akan siapa pun boleh meninggi daripada Nabi, zahir dan batinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak akan boleh orang tinggikan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hikmah Allah Taala jadi kepada Nabi. Dan saudara, badan Nabi bukan badan manusia biasa. Seperti mana para malaikat Allah Subhanahu wa taala, badan mereka boleh berbentuk dengan besar, kecil. Sayyidina Jibril sayapnya sahaja 600 dan panjang sayapnya timur dan barat. Dan baginda Jibril alaihi salam boleh turun ke muka bumi dengan rupa seorang manusia yang biasa. Datang dalam majlis Nabi dengan orang yang tidak dikenali, asy'atha aghbar. Asy'atha aghbar. Datang dalam keadaan rambutnya hitam pekat. Dan kemudian tidak dilihat padanya asarus safar. La yura alaihi asarus safar, hadis dalam hadis Jibril yang datang bertemu dengan Nabi, tanya tentang 3 soalan, 4 soalan. Al-Islam, iman, ihsan, mata sa'ah. Dan apa dia tanda-tanda kiamat? Ditanya kepada Rasulullah dalam hadis Sayyidina Jibril. Sayyidina Jibril tingginya, besarnya luar biasa. Sayap dia saja sudah memadai dah nak bagi tahu dia tu besar. Sayap dia saja satu sayap timur barat panjang. Tapi ketika dia turun, badan dia boleh besar sama orang lain. Maknanya tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tubuh seperti kekuatannya para malaikat, bahkan lebih daripada itu. Kenapa? Karena dalam hadis Sayyidina Rasul, dalam hadis Isra dan Mi'raj, baginda melepasi Sidratil Muntaha dan Sayyidina Jibril mengatakan, kalau aku melepasi tempat ini wahai Rasulullah, lah taraktu, aku akan terbakar. Besar kuatnya tubuh Jibril, langkah Sidratul Muntaha boleh terbakar. Nabi kita Muhammad langkah sekali dengan baju-bajunya, dengan kasurnya, dengan semua pakaian Nabi tanpa terbakar sedikit pun yang bersentuhan dengan tubuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya tubuh Nabi lebih kuat dan agung daripada Sayyidina Jibril alaihi salam. Itu sudah faham dah, itu semua dalam hadis. Sahabat saya cerita tadi keluar daripada hadis kan? Tak ada keluar daripada hadis, semua daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau faham yang tu pun kita dah tahu kata Sayyidina Rasul bukan manusia biasa. Wanita ketiga sifatkan suami tinggi kurus, juga buruknya pekerti, tawil. Dan kemudian jika dikhabar buruknya akan dicerai, jika didiamkan tetapkan terabai. Suami yang ketiga, ya isteri ketiga kata apa? Zauji al-ashanna in antiq utallaq
wa in askut u'allaq. Saya kalau cerita dia akan ceraikan saya. Kalau saya diam, saya bergantung tidak bertali. Saya digantung tidak bertali, kata dia. Jadi sebab tu kata Imam Al-Munawi, sebahagian ulama kata mahabbatul mar'ah atau mahabbatul mar'ati lit-talaq bila daruratin aibun 'azim. Perempuan menyukai dengan ditolak, ditalak dia dengan talak, ini adalah satu keaiban sebenarnya. Lepas tu biasanya perempuan tidak suka ditalak. Ada masalah besar pun kadang-kadang dia akan tahan dulu sabar, khususnya kalau dia ada anak, kalau dia ada keluarga yang perlu untuk dia fikirkan. Biasanya dia tak akan lafazkan untuk talak, kecuali dah habis limit dah, teruk sangat dah balong ni, biasa baru dia akan sebut talak. Tapi kalau perempuan ni biasa sangat sebut talak, dan juga sebut selalu ada masalah sikit minta talak, masalah sikit minta talak, ni aib sebenarnya. Maksudnya ada masalah jiwa juga. Yang kadang-kadang masalah kecil saja, kecil sangat masalah. Berkelahi bab kedai makan, dia nak pilih kedai makan mana, talak dah. Ya. Ada seorang pernah talak, dia cerita, pernah dengar ada orang cerita, minta talak dengan suami dah 30 tahun dah menikah. 30 tahun dah menikah. Bila tanya kenapa nak minta talak dah 30 tahun dah, tua dah, anak-anak pun dah besar. Saya tak cinta kat dia. Oh tiba, saya tak cinta dia 30 tahun, nikah 30 tahun tapi tak cinta. Oh mah, anak 10, anak 5-6 orang dah, cinta tak ada. Tak tahu dia buat cara macam tu. Tengok kayu je kot. Lepas tu orang tanya kenapa minta cerai. Dia kata perangai laki saya ni, saya tak tahan dengan dia. Tak tahan apa? Spender dia sudah tok batal. Hak tu ya. Ada orang kes tu. Ni bukan cerita bohong, sungguh. Kes laki dia kata buang tulang dalam. Tu dia jadi macam dengan orang panggil apa, kerepek kan. Tu. Saya tak tahan, dia kata. 30 tahun minta cerai. Pok dia. Tu dia. Ada yang macam tu? Ada. Atau mungkin dia ni terlalu orang panggil perfectionist, dia panggil. Orang yang terlalu perfect. Dia tak mau benda yang serabut-serabut ni. Jadi akhirnya dia minta cerai kerana sebab benda tu. Dia kadang benda orang panggil, bahasa Indonesia dia panggil benda sepele, dia panggil. Benda kecil sangat. Macam tu pun nak kena cari jalan, nak bagi cerai. Apa pasal ni? Maka ada aib masing-masing sebenarnya. Sebab tu para masyayikh kalau kita baca dalam kitab mereka, ketika isteri seorang tadi berlaku sikapnya yang buruk dengan suami, ketika kenderaan kita berlaku masalah, maka yang kita kena lihat adalah pada diri kita. Jangan dilihat kepada yang di bawah tanggungan kita. Tuan-tuan, orang yang bijak, suami, dia sebagai nakhoda kapal, dia tidak akan mudah menyalahkan orang yang di bawah tanggungan dia. Pemimpin kalau mula menyalahkan rakyat yang di bawah tanggungan dia, rakyatlah macam ni, sebab tu saya tak boleh, ni orang yang tak bijak. Pemimpin dia akan cari solusi dengan diri dia. Kesalahan tu pada dia letakkan. Lepas tu jurulatih pasukan bola, kalau kata dia latih, dia tengok kalah, dia tak jawatan, dia kata saya tak boleh nak pimpin lagi. Dia tak salahkan pemain bola, dia salahkan diri dia sebagai jurulatih. Ini orang yang bijak, maksudnya ni orang yang pandai dalam mengurus. Kenapa? Karena dia rasa kelemahan tu pada dia, bukan pada yang dia pimpin. Nak hoda kapal, kalau salah dengan dia punya anak-anak buah, maka ketika tersebut kapal tadi tak akan berhak dengan baik. Kenapa? Karena ada pemimpin yang suka menyalahkan dia punya kru kapal. Pemimpin dalam keluarga sama macam nak hoda kapal. Karena rumah tangga kita tu macam badai yang sedang kita hadapi, dan kapal rumah tangga itulah yang kita akan bersama-sama menghadapi badai tersebut. Sama ada akan karam tengah jalan ataupun akan sampai ke pantai yang diinginkan oleh kita semua. Iaitu di mana pantai itu? Di syurga Allah Ta'ala. Lepas tu orang doa kepada suami dan isteri, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin bi khairin ma'a khairin, semua dengan apa? Untuk duduk nanti dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tujuan kepada pernikahan, bukan kerana jasad kasar kita sahaja semata-mata. Kalau tidak, habis selesai. Kahwin hanya semata kerana nafsu. Jadi kerana itu Al-Imam Ibnu Uyainah radhiyallahu ta'ala anhu, bukan Ibnu Uyainah, Sayyidina Al-Imam Sa'id ibn al-Musayyib, kata beliau, ketika saya melihat isteri dan anak-anak saya mula bermasalah, maka saya akan beristighfar kepada Allah.
Ketika saya melihat kuda tunggangan saya menjadi liar, maka saya beristighfar kepada Allah. Sebaik istighfar tadi saya lakukan, maka istri kembali mendengar kata saya, anak kembali taat dan juga menghormati ayah, binatang ternak kembali jinak pada ketika tersebut. Jadi maknanya dia melihat kerosakan yang berlaku dalam keluarga dia adalah dosa yang dia lakukan, tidak dilihat kepada keluarga dia semata-mata. Faham ya? Ada dua orang suami isteri. Seorang suami ini dia keluar pergi ke tempat kerja dia. Dia kerja sebagai tukang mah, buka kedai tukang mah. Datang seorang perempuan cantik ke kedai, nak beli gelang. Perempuan tu nak pakai tak reti. Dia kata, boleh tak tolong pakai kan? Laki dia pun ambil pakai kan. Pakai tersentuh kulit perempuan tu. Terdetik dalam hati dia ni, karat sikit. Orang dia tengok, sentuh pula. Tamam. Jadi kemudian dia pun lepas selesai tu, dia tutup kedai, balik rumah jumpa bini dia tanya, ada berlaku apa tak hari? Tanya kat bini dia. Dia kata tak ada apa. Dia kata bagi tahu betul-betul. Dia kata tak ada apa. Cak cerita semua. Dia kata ada. Ada apa nak? Apa dia cerita dia? Dia kata lepas suami keluar ke tempat kerja, ke kedai, saya keluar untuk pergi ambil air di sumur dekat dengan telaga. Dulu kan bawa buyung tu nak pergi ambil air lah. Sampai di telaga, dia kata jumpa dengan kawan suami dia, kawan baik suami dia pun nak ambil air juga. Tengah duk tuang air tadi dah dia tengok benda berat, maka kawan suami dia tolong masukkan air. Masa diangkat untuk dibagi kepada dia, tersentuh tangan isteri kawan dia tadi. Maka kata si isteri tadi, suami tadi, lelaki tadi istighfar pada waktu tersebut dan kemudian minta maaf. Kemudian si isteri pun balik. Apa kata si suami? Alhamdulillah. Suami kata alhamdulillah, kalaulah aku lebih tadi kepada perempuan tersebut, maka kemungkinan dia juga akan melakukan yang lebih kepada kamu. Tapi disebabkan saya juga istighfar, maka Allah Ta'ala imbal balikkan semula kepada yang akan berlaku kepada cerminan saya, iaitu isteri dia. Maka dikenalkan dengan diselamatkan daripada benda tersebut. Nampak tak? Ini keluarga yang Masya Allah tabarakallah. Seorang isteri, seorang raja pernah suruh anak dia, puteri dia keluar untuk bersiap-siap. Dia cantik, dia suruh keluar pergi jalan. Pergilah jalan, dia kata, hari ini seronoklah pemain puteri ini, bagi keluar nak naik kuda ni. Dia pun keluarlah jalan, pakai dengan penutup kepala, nak bagi elok kepada orang kenal kata dia puteri. Keluar jalan keliling bandar. Lepas dia balik, masuk dalam istana tak lama tu. Petang tu dia balik, menangis. Raja tanya, kenapa menangis? Kata dia, tadi waktu saya berjalan, seronok tengok suasana di bandar dan seumpamanya, tengok orang masyarakat umum, rakyat dan seumpamanya, dengan keadaan tak ada perlu pengawal. Tapi bila sampai dekat pintu nak masuk ke istana, datang seorang lelaki, peluk saya, cium saya. Terkejut, lari masuk teriak. Raja kata apa? Alhamdulillah. Raja kata alhamdulillah. Weh, apa ni anak kena cium, alhamdulillah. Rupanya dia kata, Allah telah membalas kembali dengan apa yang telah saya lakukan dulu. Dulu saya pernah tercium anak seorang perempuan atau perempuan anak dara, saya pernah cium dia waktu ketika sebelum ni. Dan alhamdulillah Allah balas kembali anak saya dicium. Kalau saya buat lebih pada waktu itu kepada perempuan itu, dah tentu anak saya juga akan dilakukan lebih pada waktu itu. Atau ibu ayah semua, kita masing-masing ada dosa kita masing-masing. Istighfar kepada Allah Ta'ala. Moga Allah lindung keluarga kita daripada apa yang telah kita lakukan. Karena buruk akibatnya kalau dosa kita tadi menjadi sebab kepada anak kita menjadi buruk. Ya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Seorang tidak akan menanggung dengan dosa orang lain. Tetapi karma itu boleh berlaku, kata Allah. Boleh berlaku. Dan boleh terjadi perkara tersebut, dan ini mujarrab, berlaku di depan mata kita seperti mana yang telah kita sebutkan tadi. Dan ini kisah ini berlaku kepada para salihin dan para awliya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyakkan istighfar. Seperti mana kebaikan yang kita lakukan akan memberi kesan kepada anak cucu kita, begitu juga lah keburukan yang kita lakukan boleh jadi akan jadi kesan kepada anak cucu kita. Hati-hati, kena jaga doa semua kepada Allah, moga Allah ampun dosa-dosa kita. Seperti mana kisah Ashabul Kahfi dalam surah Al-Kahfi,
cerita Nabi Khidir alaihi salam pergi dengan Nabi Musa dan sampai di Anatolia. Dalam satu riwayat, singgah di satu kampung tadi, minta jadi tetamu. Orang di kampung tadi tak mau layan Sayyidina Khidir dengan Nabi Allah Musa. Betul tak? Ada dalam surah Al-Kahfi, baca balik. Dan kemudian Nabi Allah Khidir berehat dengan Nabi Musa di satu tempat dinding nak terbalik dah. Nabi Khidir mendirikan semula dinding itu dengan baik. Maka Nabi Musa AS kata, kenapa tak minta upah? Kamu dirikan dinding tu, minta upah. Lepas tu kata Sayyidina Khidir, hadza firaqun baini wa bainak. Ini beza kita, beza kamu dengan aku. Maksudnya nak ada orang syariat kalau buat benda macam ni, ya kena minta upah lah, patutnya. Itu yang sepatutnya. Tapi kami ahli hakikah, maksudnya kata Sayyidina Khidir, kami buat tadi kerana Allah. Dan kata Nabi Khidir, diringkahkan cerita, di bawah dinding tersebut, tamam, di bawah dinding itu ada harta yang telah disimpan oleh ayah kepada anak-anaknya. Yang karena baiknya, solehnya ayah tersebut, maka Allah memutuskan Nabi Khidir untuk mendirikan dinding tadi daripada dicuri harta tersebut. Nanti akan anak-anaknya ambil balik harta itu. Para mufassirin kata, dan ayah tadi itu ayah yang anak dia selepas juga. Tak. Ini datuk yang ketujuh. Simpan untuk cucunya keturunan yang ketujuh. Kata ulama dalam kitab-kitab tafsir disebutkan, datuk ketujuh simpan untuk cucu yang ketujuh. Cucu ketujuh nanti yang akan ambil harta itu. Yang ini kata ulama, salahul aba, salahul abna. Baiknya bapa, baiklah untuk anak-anak dia. Tamam? Fasadul aba, fasadul abna. Buruknya bapa, buruklah anak-anaknya. Aba bukan ab, aba, datuk nenek moyang kita dulu. Nah, jadi kadang-kadang karena datuk nenek moyang dulu ada yang melakukan perkara tersebut, kadang terkesan juga kepada cucu-cucunya melakukan perkara yang buruk tadi. Nauzubillah min dzalik. Dan moga Allah lindung keluarga kita daripada melakukan sedemikian, dan Allah lindung kita daripada bersikap sedemikian. Moga dijaga keturunan kita dan seluruh ahli keluarga kita berkat Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita berhenti pada perempuan yang ketiga. Dan insya-Allah perempuan ketiga ni kata ulama, nafsunya adalah nafsu ammarah bisu. Pun nafsu ammarah bisu juga, karena ni pun sikapnya buruk. Itu tidak kita syarahkan. Tiga perempuan pertama, kesemuanya nafsu ammarah bisu, tapi dengan sikap yang berbeza-beza. Yang pertama mutakabbirah, yang kedua madsusah, yang ketiga ammarah bisu dengan makna umumnya, secara umum. Jadi karena apa? Asyannah, yakni buruk akhlaknya, seolah-olah macam semua benda ada pada lelaki tersebut, dengan takaburnya, dengan sombongnya, dengan bodohnya, dengan umpamanya apa, buruk akhlaknya, disebutkan dengan sifat asyannah, tul mustakrah, pemarah, buruk akhlak, takabur, bodoh, semuanya ada pada orang ini. Jadi seolah ini adalah sebagai misal kepada amarah bisu secara umumnya. Ketiga-tiga akhlak tadi perlu diselesaikan dengan membanyakkan zikrullah dan mendapat bimbingan daripada para guru yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya bertemu. Kalau tidak bertemu, maka lazimkan selawat kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Insyaallah esok pagi kita akan sambung pada wanita yang keempat dan seterusnya. Insyaallah akan khatam esok insyaallah. Esok kita akan khatamkan kitab ni. Saya jemput kepada ibu ayah semua, kalau yang ada kelapangan masa pada pagi esok pukul 8.30 pagi kita akan start pada perempuan yang keempat dan syarahannya pada esok pagi insya-Allah taala. Saya mohon izin, saya dan rombongan kami dah solat dah tadi jamak. Jadi kami minta izin untuk kami permisi dulu ke Indonesia Allah. Keluar dulu dan apa ni, moga Allah taala beri kebaikan kepada tuan imam, ahli jawatan masjid dan seluruh ahli hadirin yang hadir pada hari ini. Saya mohon ampun, mohon maaf kalau ucapan saya ada terkasar, tersalah dalam bicara saya, dan juga tertinggi bahasa saya dengan ibu ayah semua, atau tertinggi suara saya dengan ibu ayah semua. Saya mohon ampun, mohon maaf. Moga Allah temukan kita semua dipanjangkan umur dalam kebaikan dan rahmat Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.